Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu. Kepada yang belum subscribe channel Cikgu tu, sudi-sudilah untuk tekan butang subscribe. Okey, untuk video kali ini kita akan belajar mengenai salah satu topik penting di dalam subjek sains komputer, iaitu ERD. Apa itu ERD? Dari segi istilah bahasanya, ERD merupakan Entity Relationship Diagram, iaitu gambar rajah perhubungan entiti. So, ia merupakan teknik grafik untuk memodelkan data menggunakan simbol tertentu. Okey, jika kita tengok, ERD ini sebenarnya adalah gambar rajah yang menunjukkan perhubungan di antara satu entiti dengan entiti yang lain dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Dan model yang dihasilkan ni dan gambar rajah yang kita hasilkan ini adalah hanya pada tahap konseptual atau tahap konsep. Okey, dan ianya sama sekali tidak terikat kepada mana-mana sistem pengurusan pangkalan data. Jadi, dipendekkan cerita, ERD ini adalah gambar rajah untuk kita tahu bagaimana satu entiti itu seperti orang, peristiwa ataupun objek berhubung di antara satu dengan yang lain di dalam sesebuah sistem. Okey, kita tengok sebagai contoh. Kita ada satu kumpulan data yang besar. Data mengenai tempahan bilik hotel. So, yang mana dalam data yang banyak ini mengandungi beberapa kumpulan data. Dan setiap kumpulan data ni, setiap kumpulan data yang ada ini mempunyai hubungan di antara satu sama yang lain. Jadi, kita boleh simpulkan bahawa ERD merupakan teknik grafik untuk mengkaji bagaimana satu entiti berhubung dengan entiti yang lain menggunakan simbol-simbol mengikut notasi tertentu. Apa itu notasi? Analogi. Untuk belajar mengenai notasi, kita tengok kepada analogi ini. Cikgu ada dua buah motosikal, motosikal A dan motosikal B. Jika komponen pada motosikal A cikgu rosak, contohnya tayar motor A cikgu ini rosak, boleh ke cikgu gunakan tayar motosikal B, cikgu pasang dekat motosikal A. So, kalau kita pasang tayar motor B, komponen motosikal B di komponen motosikal A, kita akan dapati bahawa ianya tidak sesuai sebab komponen yang dicipta untuk motosikal B adalah tidak bersesuaian dengan komponen A, komponen motosikal A. Jadi, kita tak boleh gabungkan komponen motosikal B dengan komponen motosikal A. Itu juga dengan ERD. Notasi ini merupakan kumpulan simbol yang digunakan untuk memodelkan data. Yang pertama, Bashman. Yang kedua, Integrated Definition for Information System. Kita tengok yang keseluruhnya adalah Crawford, Backus, ISO dan juga Chen. So, apa yang cikgu nak cuba ceritakan di sini adalah komponen-komponen setiap ERD ni kita tak boleh gabungkan. Kita tak boleh campurkan. Contohnya komponen pada Bashman, kita tak boleh campurkan pada Crawford. So, kalau kita tengok di sini, komponen ni, setiap ERD ni mungkin ada persamaan, tetapi fungsinya adalah berbeza. Okey, kita tengok kalau kita nak gabungkan Bashman dengan Crawford, ia akan jadi seperti ERD yang rojak. So, ingat, kalau kita nak lukis sesebuah ERD, kita ambil satu jenis notasi sahaja tanpa menggabungkan di antara satu notasi dengan notasi yang lain. Bermaksud kita tak boleh campur simbol dalam notasi A, kita masukkan dalam notasi B. So, tak boleh. So, kita gunakan simbol-simbol yang ada di dalam sesuatu notasi sahaja. So, untuk peringkat SPM,
kita hanya menggunakan notasi chain. Okey, kita menggunakan notasi chain, iaitu kita gunakan simbol-simbol yang ada dalam notasi chain untuk menghasilkan ERD. Okey. So, ada 4 komponen utama di dalam ERD. Tak kisahlah kita nak pakai notasi apa sekalipun, 4 komponen ini mesti ada dalam semua notasi ERD. So, untuk kali ini kita nak fokus hanyalah pada notasi chain. Okey, 4 komponen yang terlibat adalah pertama, entity, kedua, attribute, ketiga, hubungan dan keempat adalah kekardinalan. Okey, entity. Apa itu entity? Entity adalah objek atau perkara yang dapat dikenal pasti dalam persekitaran tertentu seperti orang, tempat, benda atau peristiwa. Kita tengok yang dengan lebih detail. Orang, tempat dan benda. Contoh bagi entiti orang adalah pelajar, guru. Untuk entiti tempat, sekolah, asrama, bangunan, hotel, okey, dan sebagainya. Kemudian benda, contohnya alat rasukan, buku. Okey. So kita tengok pula bagi peristiwa. Contoh bagi peristiwa entiti yang mungkin boleh wujud adalah peminjaman, pembelian, tempahan, aduan, rekod dan sebagainya. Pendek cerita, an tu adalah entiti bagi peristiwa. Seterusnya, kita akan tengok bagaimanakah perwakilan entiti dalam notasi chain. Bagaimanakah simbol simbol entiti dalam notasi chain. So, untuk notasi chain, entiti diwakilkan dalam bentuk segi empat dan mempunyai nama entiti di tengah-tengah. Okey, terdapat 3 jenis entiti yang ada dalam chain. Yang pertama, entiti kuat. Yang kedua, entiti lemah. Dan yang ketiga adalah associative entity. Entiti kuat wujud bagi mewakili objek, orang ataupun tempat. Manakala entiti lemah wujud apabila sesuatu entiti itu bergantung kepada entiti yang lain. Sebagai contoh, jika kita tengok di sini, dalam satu pangkalan data mengenai murid sekolah, murid-murid yang berada di sekolah, entiti penjaga wujud apabila entiti murid itu wujud. Bermaksud, data penjaga akan ada di dalam pangkalan data sekiranya data murid itu telah ada. Okey. Kemudian bagi contoh associative entity ni, ianya wujud apabila kekardinaliti many to many, banyak kepada banyak. Attribute. Komponen yang kedua adalah attribute. Attribute atau medan adalah ciri-ciri yang menghuraikan sesuatu entiti. Bermaksud, atribut ni adalah ciri-ciri kepada sesuatu entiti. Kita tengok contoh yang cikgu berikan. Okey, bagi entiti murid, apakah ciri-ciri yang sesuai bagi entiti murid? Apakah atribut yang sesuai bagi entiti murid? So, nama murid, nombor kad pengenalan murid, alamat, nombor telefon. Adakah ia merupakan ciri-ciri bagi entiti murid? So, sudah pasti jawapannya adalah betul. Kita tengok pula pada sekolah. Sekolah, contoh atribut yang ada adalah nama sekolah, alamat, nombor telefon, nombor fax dan juga kod sekolah. So, ianya adalah betul. Ianya adalah sesuai. Kita tengok pula entiti pembelian dari segi peristiwa. Barang, kuantiti, jumlah harga. Adakah barang, kuantiti, jumlah harga ni merupakan atribut yang sesuai bagi entiti pembelian? Sudah pasti ianya betul. Kita tengok contoh yang keempat. Entiti kenderaan. Atribut, kod buku, jumlah muka surat, nama pengarang. Adakah ianya bersesuaian? Sudah pasti ianya tidak sesuai. Jadi apa yang sesuai untuk entiti kenderaan? Jenis kenderaan, atributnya adalah jenis kenderaan, nombor plate, harga, tahun keluaran. So, itu adalah entiti atribut yang sesuai digunakan bagi entiti kenderaan. Okey. Kita tengok pula analoginya. Atribut ni jika kita ada satu jadual yang berkaitan dengan murid, okey, kita boleh anggap itu sebagai entiti murid.
Dan atribut yang terlibat adalah nama-nama tajuk kepada setiap baris, setiap kolom yang ada dalam jadual kita. So dalam kes ini, ID murid, nama dan juga kelas merupakan yang sesuai bagi entiti murid. Okey. Pertama adalah atribut mudah ataupun atribut nilai tunggal. Yang mana atribut ini hanya mempunyai satu nilai sahaja. Contohnya nama sekolah. Okey, dan simbol yang kita akan gunakan adalah bentuk bujur dan ada nama atribut di tengah-tengahnya. Okey, atribut yang seterusnya adalah atribut kunci. Atribut kunci merupakan atribut unit yang dapat membezakan rekod di dalam pangkalan data. Contohnya, nombor kad pengenalan. Dan simbol bagi atribut kunci sama seperti atribut mudah, akan tetapi nama atributnya ada satu garisan di bawah. Okey, kita tengok seterusnya adalah atribut nilai gandaan. Atribut yang mempunyai lebih daripada satu nilai. Contohnya, jawatan. Satu pelajar boleh mempunyai lebih daripada satu jawatan di sekolah. Okey, itu kita kira sebagai atribut nilai gandaan dan dan simbol bagi atribut nilai gandaan adalah seperti berikut. Okey. Kemudian yang seterusnya kita tengok pula atribut terbitan. Apa itu atribut terbitan? Atribut terbitan adalah atribut yang terhasil daripada atribut yang lain. Okey, so atribut terbitan ni contohnya kita bagi jumlah bayaran terhasil daripada harga sebenar ditolak dengan diskaun. So, untuk adanya jumlah bayaran, dia memerlukan atribut jumlah harga sebenar kita tolak dengan nilai atribut pada diskaun. So, baru maksudnya dia diterbitkan daripada atribut yang lain. Okey, atribut terbitan wujud daripada atribut yang lain. Simbolnya adalah seperti berikut. Okey. Yang seterusnya adalah atribut komposit. Atribut komposit adalah atribut yang boleh dipecahkan kepada bahagian yang lain. Contohnya alamat. So, dalam satu data alamat akan ada nombor rumah, daerah, poskod dan negeri, dan ianya boleh dipecahkan kepada atribut yang lain. Apa contoh lain bagi atribut komposit? Nama. Nama merupakan atribut komposit yang mana nama, contohnya Ali bin Abu, Ali merupakan first name dan Abu merupakan last name. Okey, di manakah kita melukis atribut? Sebagai contoh, kita ada satu entiti murid yang mempunyai nama atribut nama murid, nombor kad pengenalan murid, alamat dan juga nombor telefon. So, entiti murid, atribut nama murid, atribut nombor KP murid, alamat dan juga nombor telefon. So, bagaimana kita nak melukis atribut? Atribut kita lukis dengan cara menghubungkan setiap atribut yang ada kepada entiti tersebut. Jadi, semua atribut-atribut yang ada kita perlu hubungkan kepada entiti yang berkaitan. Okey. Hubungan. Apa itu hubungan? Hubungan adalah perkaitan yang wujud di antara entiti. Hubungan biasanya dilabelkan menggunakan kata kerja. So, hubungan ni biasanya kita gunakan kata kerja. Dan perwakilan hubungan dan simbol bagi hubungan dalam notasi chain adalah berbentuk rhombus. So, ada dua jenis hubungan. Pertama, hubungan yang kuat. Yang kedua, hubungan lemah. Hubungan lemah digunakan untuk menghubungkan di antara entiti lemah. Okey, kita nak hubungkan kepada entiti lemah, kita menggunakan hubungan yang lemah. Okey. So, hubungan adalah perkaitan yang wujud di antara entiti. So, kita tengok. Contoh kita ada dua entiti. Guru dan juga kelas. Apakah perkaitan yang wujud? Apakah hubungan yang wujud? So, hubungan yang wujud yang mungkin boleh kita gunakan adalah mengajar. Guru mengajar kelas. Okey. Dan kita boleh menggunakan nama kata kerja yang lain.
selain daripada mengajar. Contohnya, guru menjaga kelas. So, bergantung kepada kita punya business rule, sistem data yang kita nak gunakan, okey, bergantung kepada sistem data yang kita nak gunakan, okey, nama hubungan ini mestilah bersesuaian dengan business rule kita punya sistem. Okey. Jadi, hubungan adalah perkaitan yang wujud di antara entiti. So, sekarang ni kita ada dua entiti dihubungkan dengan satu hubungan yang dipanggil sebagai mengajar. So, satu hubungan ada dua entiti. Bolehkah satu hubungan dihubungkan kepada lebih entiti? So, kita tengok di sini. Jika satu hubungan dihubungkan kepada dua entiti, dan hubungan yang berlaku adalah binary relation. Okey, bolehkah satu hubungan menghubungkan lebih daripada dua entiti? Okey, jika satu hubungan menghubungkan lebih daripada dua entiti, ianya dipanggil sebagai ternary relation. Okey. Jika hubungan menghubungkan lebih daripada 3, so dipanggil sebagai n-ray. So, okey. So, jika hubungan mempunyai lebih daripada 4, 5 ataupun 6, ia still menggunakan n-ray. Dalam sesetengah buku menyatakan bahawa jika satu hubungan menghubungkan 4 entiti, ianya dipanggil sebagai quaternary. So, ada setengah buku dia tulis sebagai 4 entiti dalam satu hubungan dipanggil sebagai. So, mana-mana pun kita boleh guna. Dan juga jangan juga kita heran bahawa satu hubungan boleh menghubungkan di antara hanya satu entiti. So, guru boleh mengajar guru yang lain. So, darjah perhubungan kita boleh panggil sebagai unary. Okey. So, tujuan cikgu tunjukkan benda ini supaya kamu tidak terkejut dan kamu tidak hanya memegang kepada satu konsep, iaitu hubungan hanya boleh hubung kepada dua entiti. Sebenarnya hubungan boleh hubung kepada lebih daripada dua, malah hubungan boleh menghubung di antara satu entiti dengan dirinya sendiri. Okey. So, kekardinalan. Apa itu kekardinalan? Kekardinalan menunjukkan hubungan dari segi kuantiti data di antara satu entiti dengan entiti yang lain. Okey. Sebagai contoh, kita ada satu entiti pengetua dihubungkan dengan entiti sekolah. Pengetua mentadbir sekolah. So, di manakah kita nak tulis kita punya kekardinalan? So, kekardinalan kita tulis di setiap di tepi entiti. Kita tak tulis kekardinalan di tepi hubungan. Kekardinalan mesti ditulis di sebelah entiti. Okey. So, jadi di sini kita dapati bahawa satu pengetua boleh mentadbir satu sekolah. Okey, jadi kekardinalan yang wujud di sini adalah 1 kepada 1. Okey, kita tengok pula 3 jenis kekardinalan yang ada. Yang pertama adalah 1 ke 1. 1 ke 1 apabila satu kad pengenalan sahaja. So, kita kekardinalan ni kita nak tengok kuantiti dalam perhubungan tu. Jadi, satu warga negara hanya boleh mempunyai satu kad pengenalan sahaja. So, itu kalau jenis 1 kepada 1. Kita tengok pula yang seterusnya, one to many, satu kepada banyak. Seorang murid boleh menyertai lebih daripada satu kelab di sekolah. So, one to many. Kita tengok pula yang ketiga, iaitu many to many. Sebanyak pelanggan pasaraya boleh membeli pelbagai jenis barangan. So, ada 3 jenis kekardinalan. 1 kepada 1, 1 kepada banyak, banyak kepada banyak. So, bagaimana kita nak menentukan kekardinalan yang wujud? Cikgu ambil sebagai contoh, satu contoh di sini. Kita tengok murid mendaftar rumah sukan. So, dari segi
Okey. So, jika kita berfikir secara begini, bermaksud 100 orang murid akan ada 100 buah rumah sukan. So, ini adalah cara yang salah. So, bagaimana cara sebenar untuk menentukan kekardinalan? Okey, kekardinalan ditentukan dengan cara forward dan juga backward. Kita tak boleh menentukan kekardinalan dengan satu arah sahaja. Kita mesti menentukan dengan cara forward dan juga backward. Okey, so bagaimana teknik yang kita gunakan? So, cikgu ada hasilkan satu teknik yang memudahkan pelajar untuk menentukan kekardinalan. Okey, so sebagai contoh kita tengok satu demi satu. Satu arah demi satu arah. Kita tengok yang forward dulu. So, untuk teknik cikgu menentukan kekardinalan, cikgu mulakan dengan satu murid boleh mendaftar satu rumah sukan. So, jawapan bagi di sini, di akhir dia ni, kita tuliskan di sini. Okey, kita tengok pula bagi backward. Satu rumah sukan sentiasa mulakan dengan satu rumah sukan boleh didaftar oleh banyak murid. So, hasil di hujungnya kita letakkan di sini. Okey, so kita dah dapati bahawa banyak murid boleh mendaftar satu rumah sukan. Satu rumah sukan boleh didaftar oleh ramai murid. So, kita dah dapat kekardinaliti yang sebenar. Okey, jadi bermaksudnya kekardinaliti kita kena baca daripada forward dan juga backward. Okey. So, adakah ini cara yang betul untuk menulis menggunakan notasi Chen? Okey, sudah tentu ianya adalah salah. So, bagaimana cara yang betul? So, untuk notasi Chen, seperti mana yang cikgu ceritakan tadi, kekardinaliti kita akan tulis di sebelah entiti, bukan di sebelah hubungan. So, kita akan dapati bahawa cara tulis yang sebenarnya adalah begini. Dan jika soalan tanya, apakah kekardinaliti yang diperolehi? So, apa jawapannya? Kita akan dapati bahawa ianya adalah satu kepada banyak, one to many. Dan jika soalan peperiksaan tanya, apakah ciri-ciri hubungan di antara entiti dari segi kekardinaliti? Kita akan tulis balik apa ayat-ayat yang kita gunakan untuk forward dan backward, iaitu banyak murid boleh mendaftar satu rumah sukan. Atau kita juga boleh tulis satu rumah sukan boleh didaftar oleh banyak murid. Okey, kita tengok contoh 2. Entiti guru, entiti alat sukan. Perhubungannya adalah meminjam. Guru meminjam alat sukan. So, bagaimana kita nak tentukan kekardinalitinya? Sama juga seperti tadi, kita tentukan secara forward terlebih dahulu. Satu guru boleh meminjam banyak alatan sukan. Okey. So, M kita turunkan di bawah. Kemudian kita baca pula dari segi backward. Satu alat sukan boleh dipinjam oleh ramai guru. So, kita dapati M kita tulis di hujung sini. So, adakah betul notasi yang kita dapat? Seperti mana kita belajar tadi, kita tahu bahawa notasi adalah one to one, one to many, many to many. So, sekarang ini banyak guru meminjam banyak peralatan. Jadi, notasi yang sebenar di sini adalah N, bukannya. So, ini kita dah dapati bahawa notasi yang ada adalah kekardinaliti yang ada adalah many to many. Okey. Apabila kita dapati bahawa kekardinalitinya adalah many to many, secara automatiknya hubungan kita akan menjadi associative entity. Kita kena ingat apabila many to many, hubungan akan jadi associative entity. Okey, apabila hubungan telah menjadi associative entity, bermaksud kekardinalan akan berubah. Kekardinalan akan berubah dan juga nama hubungan tadi kita boleh ubah. So, apa nama yang sesuai? Jika hubungan meminjam, kalau nama entiti kita boleh gunakan sebagai pinjam.
Okey, dan secara automatiknya many to many tadi telah hilang dan kita akan dapat kekardinalan yang baru, iaitu satu guru boleh membuat banyak pinjaman dan satu alat sukan boleh dipinjam banyak kali. So, automatiknya kita akan dapat one to many, one to many. So, many to many telah hilang akibat adanya associative entity. Okey. So, jom kita belajar melukis ERD yang lengkap. Perlu diingatkan bahawa kunci asing tidak perlu dilukis dalam ERD notasi chain. Okey, ada banyak jenis notasi. Kalau dalam Crawford, kunci asing wajib kita lukis. Tetapi kalau dalam notasi chain, kunci asing wujud secara di dalam hubungan. Bermaksud dalam chain tidak ada kunci asing. Okey. Ada 4 langkah untuk kita melukis ERD. Langkah pertama, kita lukiskan entiti. Langkah kedua, kita lukiskan hubungan. Langkah ketiga, kita tentukan kekardinaliti. Dan langkah terakhir keempat, kita lukiskan atribut. Okey, kita tengok satu contoh. Contoh yang cikgu ambil daripada soalan percubaan salah sebuah negeri tahun 2018. Kalau tak silap cikgu. Okey. Dia bagi soalan, dia kata, berdasarkan jadual di bawah, lukiskan gambar raja hubungan yang menghubungkan dua entiti. So, kita entiti yang ada adalah entiti pelajar dan entiti kelas. Kemudian hubungannya adalah mempunyai. Atribut yang diberi adalah ID pelajar, nama pelajar, kelas, ID kelas dan nama kelas. Okey. Langkah pertama, kita lukiskan entiti. So, kita ada dua entiti. Entiti pelajar dan juga entiti kelas. Okey, selesai langkah pertama. Kita masuk langkah kedua, iaitu melukiskan hubungan. Okey, kita lukiskan hubungan dia. Pelajar mempunyai kelas. Kemudian langkah ketiga, kita tentukan kekardinalitinya. Secara forward, satu pelajar mempunyai satu kelas. So, satu kita tuliskan di bawah. Okey. Kemudian secara backward, satu kelas dipunyai oleh banyak pelajar. M kita tulis di sebelah entiti pelajar. So, kita dapat kekardinaliti one to many. Adakah ini cara yang betul? Of course, ini adalah cara yang salah. Kenapa salah? Notasi kekardinaliti tidak ada bentuk bulatan. Manakah yang betul? So, kita kena tukar dan tuliskan dalam notasi yang betul. One to many. Okey. Langkah seterusnya, kita lukiskan atribut. Atribut yang diberikan tadi adalah ID pelajar, nama kelas, ID kelas, nama guru kelas dan juga nama pelajar. So, kita tengok satu demi satu. ID kelas. ID kelas merupakan, ID pelajar. ID pelajar merupakan ciri-ciri bagi entiti pelajar atau entiti kelas. Okey, sudah tentu ianya adalah ciri-ciri bagi entiti pelajar. So, kita tengok pula atribut yang kedua, nama kelas. Nama kelas merupakan ciri-ciri bagi entiti kelas. Juga begitu juga dengan ID kelas. Begitu juga dengan nama kelas. Ketiga-tiganya merupakan ciri-ciri kepada entiti kelas. So, atribut yang terakhir nama pelajar. Adakah nama pelajar merupakan ciri-ciri kepada entiti pelajar ataupun entiti kelas? Sudah tentu ianya merupakan ciri-ciri bagi entiti pelajar. Okey, kita dah lengkap buat satu ERD yang mudah. ERD yang paling mudah di dunia. So, adakah ianya telah selesai? Kita jangan lupa bahawa dalam setiap entiti akan ada satu atribut kunci. So, bagi entiti pelajar, atribut kunci yang sesuai untuk dijadikan atribut kunci adalah entiti ID pelajar. Manakala dalam entiti kelas, atribut yang sesuai untuk dijadikan kunci adalah atribut ID kelas. So, maka dengan ini lengkaplah kita punya ERD. Okey. Rumusan dari apa yang kita dah belajar hari ini, ERD dari segi bahasanya adalah entity
relationship diagram, iaitu teknik grafik untuk memodelkan data secara konseptual, iaitu tujuannya untuk mengkaji hubungan di antara setiap entiti yang ada di dalam pangkalan data. Ada 4 komponen utama di dalam ERD. Yang pertama adalah entiti. Entiti ada 3, entiti kuat, entiti lemah dan juga associative entity. Kemudian attribute. Attribute ada atribut mudah ataupun atribut nilai tunggal. Seterusnya atribut kunci, atribut nilai gandaan, atribut terbitan dan yang terakhir adalah atribut composite. Seterusnya hubungan. Hubungan ada 2, hubungan kuat dan juga hubungan lemah. Kekardinaliti ada one to one, one to many dan juga many to many. Dan yang terakhir sekali kita belajar tadi adalah langkah-langkah untuk melukis ERD. Langkah pertama, lukiskan entiti. Langkah kedua, lukiskan hubungan. Langkah ketiga, hasilkan kekardinaliti. Dan langkah keempat, lukiskan atribut. Itu saja untuk video kali ini. Okey, untuk video yang akan datang kita akan cuba melukis ERD bagi soalan-soalan yang lebih kompleks. Okey, kepada yang belum subscribe channel Cikgu, sudi-sudilah subscribe. Okey, itu saja daripada Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.